Okay, sekarang kita masuk kepada kesan Doppler. Okay, kesan Doppler ini adalah salah satu teknik yang digunakan untuk mengesan di manakah lokasi MH370 yang hilang pada bulan Mac 2014. Okay, contohnya laporan yang dinyatakan di sini iaitu oleh akhbar online The Aviations. Ada kat sini tajuk utamanya ialah Doppler Effect Analysis on Satellite Pings Disclose MH370's Finest Rule. Contohnya dia menggunakan konsep Doppler, kesan Doppler untuk mengenal pasti kedudukan akhir MH370 yang anda boleh baca di di websitenya. Okey, di sini ada ditunjukkan bagaimana dia menggunakan kesan Doppler. Dan juga dalam akhbar Cosmo, di sini Inmarsat menggunakan kaedah fizik kesan MH370. Di sini boleh cari di Google. Contohnya di ayat yang ke bawah-bawah ni ada dikatakan saintis Inmarsat kemudian memeriksa isyarat ping itu menggunakan teknik berdasarkan hukum fizik yang dikenali sebagai efek Doppler yang ditemui pada kurun ke-19. Maknanya adalah kegunaan, kalau kita faham apa maksud Doppler tu, kita dapat mengenal pasti apakah kedudukan akhir sesuatu objek. Okey, jadi apakah itu kesan Doppler? Okay, kesan Doppler ni biasa yang disebabkan oleh perubahan panjang gelombang yang kita dengar. Okey, saya akan kita akan mengenal pasti apa itu kesan Doppler. Okey, mula-mula kita tengok kepada animasi ini, kita play. So ini ialah sumber bunyi, katakan bunyi siren, katalah bunyi siren, dan bunyi itu mengeluarkan gelombang, dan ini kita mendengar. Okay, kita mendengar gelombang bunyi itu sampai ke telinga kita dengan color yang color yang seragam. Okey, so jadi frekuensi yang kita dengari itu, contoh kat sini kalau dia 100 Hz bergetar, maka 100 Hz lah gelombang itu sampai ke telinga kita. Kemudian kalau kita lihat jika objek itu bergerak, silap, saya tukar dulu. Okey, katalah objek itu bergerak, okay, sambil dia mengeluarkan gelombang bunyi. Kita lihat kesannya bahawa di sini kita dapati bahawa panjang gelombang itu, dia punya puncak ke puncak itu rapat. Apabila dia menjauhi puncak ke puncak dia itu dia jadi membesar. Okey, kita tengok lagi sekali. Kita katakan ini contohnya ambulans. Ambulans ni nyok dia mendekati kita. Dan gelombang itu, gelombang kita dengar, kita reset. Apa gelombang yang kita dengari itu, pause, kan? Mana puncak tu mendekati antara satu sama lain. Maknanya seolah-olah kita mendengar frekuensinya tinggi, pitch tinggi. Okay, so bila sinus tu mendekati kita, ambulans itu mendekati kita, kita dengar dia dengan, of course kita dengar dia dengan amplitude yang tinggi, kuat, tetapi dia lebih nyaring. Nyaring kerana kekerapan puncak ini mengena kepada telinga kita. Okay, kita play sikit. Okey, jadi kita akan mendengar bunyi yang lebih tinggi, frekuensinya, pitching tinggi. Kemudian apabila dia menjauhi kita, jarak antara puncak ke puncak tu menjauhi. Ini bermaksud frekuensi dia rendah. Okey, perbezaan frekuensi inilah yang menyebabkan apa yang kita katakan kesan Doppler. Okey, kalau begini, kalau dia keluarkan 100 Hz, kalau dia tidak bergerak, pegun. Kemudian kalau dia bergerak, kalau ini mungkin, kalau dia lebih tinggi, maknanya mungkin lebih daripada 100 Hz. Kita dengar lebih daripada 100 Hz. Dan apabila dia menjauhi, kita dengar kurang daripada 100 Hz, iaitu frekuensi lebih rendah. So, perubahan frekuensi inilah yang dikatakan sebagai Doppler effect. Tak semestinya juga objek itu yang bergerak. Ada juga kes di mana kita sebagai pendengar bergerak.
Contohnya ini ialah Cyrus, ambulans tu dia berhenti. Ambulans tu dia berhenti, tapi kita mendekati ambulans itu, kita akan dapati walaupun kita tak nampak kat sini gelombang itu semakin tinggi frekuensinya, tetapi okey, kita tengok, kita pause semula. Okey. So kita dapati bahawa kekerapan kita kat sini, kita bertemu dengan puncak itu, dengan lebih cepat. Maknanya kita seolah-olah frekuensi itu tinggi. Okey, apabila kita mendekati sumber, source, kita akan menerima objek puncak tu dengan lebih cepat. Maknanya frekuensi tinggi. Kesannya seolah-olah frekuensinya tinggi. Okay. Mendekati, kemudian kita menjauhi frekuensi rendah. Maknanya terdapatnya frekuensi shift ataupun anjakan frekuensi. Okey. Okey, so kita tengok animasi yang seterusnya. Ini ialah contohnya ialah apabila source itu bergerak mendekati, menjauhi, mendekati. Okey, dia seolah-olah berayun-ayun di antara dua kedudukan ini, dan apa yang kita akan dengari ialah pitching yang berbeza-beza. So ini biasanya berlaku apabila contohnya adanya nyamuk di telinga kita. Bila dia dekat, maknanya bila dia dekat kan, frekuensi dia jadi nyaring. Padahal dia punya kepakan sayapnya tu sama je. Kepakan sayap dia sama, cuma bila dia mendekati telinga kita, kita dengar dia frekuensi tinggi. Bila dia menjauhi, frekuensi rendah. Okey. Jadi bila menjauhi ada dua benda, maknanya frekuensi rendah, dan dia punya amplitude dia pun rendah jugalah. Okey, amplitude ni maknanya kekuatan bunyi tu, tapi pitching dia tu sendiri akan berubah-ubah ikut kepada kedudukan dia. Maknanya bila dia dekat, maknanya pitching tinggi, ini pitching rendah. So itu yang dikatakan sebagai kesan Doppler. Kesan Doppler ini menyebabkan frekuensi yang kita dengar itu berbeza dengan frekuensi sebenar objek tu. Okay, sebenar objek tu frekuensi dia lain, tapi yang kita dengar tu frekuensi lain, bergantung kepada dia mendekati atau menjauhi. So inilah yang digunakan dalam mengesan MH370, di mana satelit itu akan mendengar bunyi itu macam mana. Okay, sebab kapal terbang ni dia keluarkan bunyi ping yang tertentu frekuensi dia. Jadi apabila dia menjauhi daripada satelit tu, maknanya satelit tu dapat detect frekuensi yang macam mana. Frekuensi yang berbeza daripada ping daripada kapal terbang tu. Okay.